Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam program E-Belajar Kimia Tingkatan 4. Saya Cikgu Siti Suhaila. Hari ini kita akan belajar tajuk sebatian ion dan sebatian kovalen. Jangan lupa like dan share saya punya video ya. Okey. Untuk standard pembelajaran hari ini, murid-murid seharusnya dapat mengeksperimen untuk mengkaji perbezaan sifat sebatian kovalen dan sebatian ion. Tapi hari ini kita tak dapatlah mengeksperimen. Kita akan bincangkan saja keputusan eksperimen tersebut. Okay, dan yang kedua, menjelaskan dengan contoh kegunaan sebatian ion dan sebatian kovalen dalam kehidupan seharian. Okey, tengok gambar ni ya. Kita ada gambar garam di sini. Ini adalah merupakan contoh sebatian ion, iaitu natrium klorida, dan gambar kedua iaitu ais merupakan sebatian kovalen. Okey. Untuk mengkaji perbezaan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen, kita boleh menjalankan 3 eksperimen. Okey, eksperimen yang pertama untuk menguji kekondisian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Dalam eksperimen ini kita menggunakan plumbum 2 bromida dalam keadaan pepejal, dimasukkan ke dalam mangkuk pija separuh lah ataupun 3/4. Kemudian kita celupkan elektrod karbon dan kita sambungkan pada litar. Kemudian kita akan panaskan plumbum bromida ini sehingga melebur sambil memerhatikan keadaan mentol. Okay, kita akan perhatikan sama ada mentol menyala ataupun tidak. Kemudian kita akan gantikan plumbum bromida dengan naftalena. Okay. Eksperimen kedua pula adalah untuk mengkaji keterlarutan sebatian dalam air dan pelarut organik. Untuk eksperimen ini kita akan menggunakan magnesium klorida. Okey, kita akan cuba masukkan ke dalam air suling dan juga pelarut organik iaitu cyclohexana. Okey, so kita akan goncang dan kita perhatikan magnesium klorida ni larut dalam air atau dalam cyclohexana. Kemudian kita ulang eksperimen dengan menggantikan magnesium klorida dengan naftalina dan kita perhatikan keterlarutan sebatian tersebut. Eksperimen seterusnya. Okay, masih menggunakan magnesium klorida dalam keadaan pepejal dan juga naftalina, dan kita masukkan ke dalam bikar yang berisi air suling. Kemudian kita panaskan dan kita perhatikan kedua-dua ni mana yang lebur terlebih dahulu daripada pepejal menjadi cecair. Kita perhatikan okay, so daripada situ kita akan tentukan sebatian mana yang akan mempunyai takat lebur dan takat didih yang lebih tinggi. Okay, melalui eksperimen ini, dapatkah anda ramalkan keputusan eksperimen tersebut? Okay, mari kita lihat keputusan eksperimen. Kondaksian elektrik untuk sebatian ion, iaitu contoh sebatian ion ialah magnesium klorida, natrium klorida dan plumbum 2 bromida. Didapati dalam keadaan pepejal, sebatian ini tidak mengalirkan arus elektrik, tidak mengkondisikan elektrik. Mentol tidak menyala. Tetapi apabila ia dileburkan dan wujud dalam keadaan cecair, maka mentol menyala. Ia menunjukkan bahawa ia mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Manakala sebatian kovalen pula, mentol tidak menyala sama ada dalam keadaan pepejal ataupun leburan. Ini menunjukkan bahawa sebatian kovalen tidak mengalirkan elektrik. Okay, untuk keterlarutan pula, kita dapati sebatian ion larut dalam air. Ini untuk contoh untuk magnesium klorida dan natrium klorida lah. Tetapi sebatian tersebut tidak larut dalam pelarut organik. Untuk sebatian kovalen pula, ia tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Untuk takat lebur dan takat didih, di mana kita menggunakan magnesium klorida tadi, didapati takat lebur untuk magnesium klorida adalah tinggi berbanding takat lebur untuk naftalena. Okay, so kesimpulannya di sini, sebatian ion mengkondisikan elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Sebatian ion larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Sebatian ion mempunyai takat lebur yang tinggi. Manakala sebatian kovalen secara umumnya ia tidak mengalirkan arus elektrik, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik dan mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah.
Sebatian ion. Daripada eksperimen ini kita dapati bahawa elektrik tidak mengalir dalam keadaan pepejal. Kita perhatikan ini kita anggap sebagai zarah-zarah pepejal tadi lah, zarah-zarah atom dalam pepejal. Ada ion positif dan ion negatif. Sebatian ion kan? So ada ion positif dan ion negatif dalam keadaan pepejal. So dia tersusun rapat Dia tersusun rapat dengan ikatan elektrostatik yang kuat. So daripada eksperimen kita dapati pepejal tidak mengkondisikan elektrik sama sekali. Kenapa? Ion tidak dapat bebas bergerak kerana diikat dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. Tetapi dalam keadaan leburan dan larutan aqueous, ia dapat mengkondisikan elektrik kerana pada ketika ini kita lihat tarikan elektrostatik tadi telah diputuskan, di mana ion dapat bebas bergerak dan daya tarikan elektrostatik telah diatasi. Pengkondisian elektrik dalam sebatian kovalen pula. Dalam sebatian kovalen ia tidak mengalirkan arus elektrik sama sekali kerana ia wujud dalam keadaan molekul. Molekul ini bersifat neutral dan tidak membawa sebarang cas. Oleh itu, ia tidak dapat elektrik. Sebatian ion larut dalam air tetapi tidak dalam pelarut organik. Apabila dilarutkan dalam air, molekul air membantu mengatasi daya tarikan elektrostatik. Perhatikan molekul air, terdapat kawasan yang separa bercas positif dan separa bercas negatif. Keadaan ini menyebabkan di bahagian oksigen yang bercas negatif akan menarik ion yang bercas positif. Ion natrium tertarik ke bahagian negatif air, manakala ion klorida tertarik ke bahagian positif air. Daripada hal tersebut menyebabkan struktur kekisi pepejal runtuh. Perhatikan gambaran ini. Maka ion bebas bergerak di dalam air. Saya ulang semula. Di dalam molekul air terdapat kawasan yang bersepara negatif dan separa positif. Oksigen yang mempunyai cas separa negatif akan menarik ion positif daripada sebatian ion, manakala bahagian hidrogen yang bercas separa positif akan menarik ion yang bercas negatif dalam sebatian ion. Oleh itu, struktur kekisi pepejal runtuh, maka ion dapat bebas bergerak dalam air. Itu menyebabkan sebatian ion larut dalam air. Manakala pelarut organik pula bersifat neutral. Tiada sebarang cas, jadi ia tidak dapat membantu mengatasi daya tarikan elektrostatik antara ion. Seterusnya, sebatian kovalen juga bersifat neutral, maka ia larut dalam pelarut organik dan tidak dalam air. Faham anak-anak? Kita perhatikan pula takat lebur dan takat didih sebatian ion. Sebatian ion mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Oleh itu, sebatian ion tidak meruap dengan mudah. Perhatikan struktur kekisi sebatian ion. Natrium positif dan ion klorida bercas negatif. Sebatian ion seperti natrium klorida mengandungi positif ion iaitu Na+ dan negatif ion iaitu klorida Cl negatif yang tertarik antara satu sama lain dengan daya elektrostatik yang kuat. Daya elektrostatik positif negatif sangat kuat, dia punya tarikan elektrostatik. Jadi apabila dipanaskan, tenaga haba yang tinggi diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat supaya sebatian ion melebur atau mendidih. Oleh itu, natrium mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Sebatian kovalen. Takat didih dan takat lebur sebatian kovalen yang ringkas adalah rendah. Oleh itu, molekul ringkas sebatian kovalen meruap dengan mudah. Kenapa takat lebur dan takat didih dia itu rendah? Kita perhatikan satu contoh iaitu metana CH3. So molekul metana ini ditarik oleh daya tarikan van der Waals yang lemah. Daya tarikan ini sangat lemah. Jadi tenaga haba yang rendah diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah ini supaya sebatian kovalen melebur atau mendidih. Oleh itu, metana mempunyai takat lebur dan takat didih yang
rendah. Okay, faham anak-anak? Beza sebatian kovalen dengan sebatian ion. Sebatian ion ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat antara ion positif dan ion negatif. Tetapi untuk sebatian kovalen hanya daya van der Waals yang lemah. Okey? Faham ya? Okey, kemudian kita perhatikan pula struktur sebatian kovalen. Walaupun sebatian kovalen ringkas mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, tetapi terdapat sebatian kovalen dengan molekul gergasi. Apa yang dimaksudkan dengan molekul gergasi ni? Tahu gergasi? Gergasi of course lah, besar kan? Okay. So kalau molekul ringkas ni contohnya dia cuma ada 2-3 atom sahaja. Okay. Sikit lah. Bukan 2-3. Ada kadang 5-6 pun boleh juga. Tapi ringkas lah. Contoh dia air. Okay, kat sini kita ada air H2O. Okay. Kemudian kita ada karbon dioksida CO2. Okay. Ringkas kan? Manakala sebatian molekul gergasi ni dia bersambung sampai sangat besar. Contohnya silikon dioksida. So kalau perhatikan kat sini kita ada atom silikon. Okay, dia akan berkongsi elektron dengan oksigen. Kemudian dia terus membentuk tetrahedral. Kemudian bersambung sampai giant. Sangat besar. Beza kan? Ni kecil sikit. Perbezaan dari segi struktur, ikatan kimia, takat lebur dan takat didih. Untuk sebatian ringkas, dari segi struktur yang kecil dan ringkas boleh didapati dalam bentuk pepejal, cecair ataupun gas. Sekejap saya cuba cari pointer kat sini. Okey. Okey. Struktur yang kecil dan ringkas. Okey, kecil dan ringkas. Okey, boleh didapati dalam bentuk pepejal, cecair ataupun gas. Okey. Tetapi untuk gergasi, struktur sangat besar biasanya didapati dalam bentuk pepejal. Untuk ikatan kimia, ikatan kovalen yang kuat di antara molekul, di dalam molekul dan daya tarikan van der Waals yang lemah. Okey, ini antara molekul. Okey, antara molekul dipanggil daya tarikan van der Waals. Okey, tetapi di dalam molekul ialah ikatan kovalen. Okey, kalau molekul antara molekul tu dia lemah lah. Tetapi dalam silikon dioksida, ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul sahaja. Tiada daya tarikan van der Waals antara molekul kerana struktur gergasinya. Okay, untuk takat lebur dan takat didih, untuk sebatian ringkas tu of course lah rendah kan. Kerana sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. Tetapi untuk struktur gergasi tadi, takat lebur dan takat didihnya tinggi. Kerana banyak haba diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen yang kuat. Okey, anak-anak boleh simpulkan perbezaan antara sebatian kovalen ringkas dengan molekul gergasi tadi. Kegunaan sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, banyak sangat kegunaan dia dalam kehidupan seharian kita. Kita tengok satu contoh. Okey, dalam sektor perindustrian. Contohnya dalam bateri sebatian ion lithium iodida digunakan dalam bateri. Okey. Kemudian sebatian kovalen cat. Cat mengandungi sebatian kovalen seperti pigmen dan pelarut turpentin. Okey, ini sebatian kovalen. Okay, itu dalam perindustrian lah. Bateri, sebatian kovalen contohnya. Kemudian sebatian ionik dalam bateri dan sebatian kovalen dalam cat. Okay, seterusnya dalam sektor pertanian pula. Okey, baja. Ada jenis baja sebatian ion iaitu contoh dia amonium nitrate. Okay, dan kalium klorida digunakan dalam baja. Okay. Untuk sebatian kovalen pula, racun perosak digunakan untuk membunuh rumpai dan serangga perosak mengandungi sebatian kovalen seperti C2H5Br dan CCl2NO3. Okay, nama dia apa? Kloropikrin. Kloropikrin dan bromoetana. Okay, itu digunakan sebagai racun
perosak. Manakala sebatian ion tadi digunakan sebagai baja. Okey, seterusnya kita tengok dalam sektor perubatan. Okey. Sebatian ion natrium bikarbonat. Ion natrium bikarbonat digunakan dalam antasid. Antasid untuk melegakan gastrik. Okey. Kemudian untuk paracetamol. Ni paracetamol merupakan sebatian kovalen yang digunakan untuk mengawal sakit seperti demam dan keradangan. Okey. Dan contoh kegunaan rumah pula deterjen. Deterjen mengandungi sebatian natrium klorat 5 yang digunakan sebagai kerja pembersihan rumah. Manakala gliserol. Ni gliserol merupakan sebatian kovalen yang ditambah ke dalam produk perniagaan penjagaan kulit untuk melembabkan kulit dan membantu mencegah kulit kering. Okay. So ini contoh-contoh kegunaan sebatian ion dan kovalen. Okay. Sebelum kita tamatkan video kita, mari kita bincangkan satu contoh soalan SPM. Dengan memberikan contoh yang sesuai, nyatakan satu sifat fizik bagi sebatian kovalen dan sebatian ion. Terangkan perbezaan sifat fizik yang dinyatakan. Okay, dalam soalan dia suruh beri contoh yang sesuai. Okay, contoh maksudnya ada dua. Satu contoh sebatian ion, satu contoh sebatian kovalen. Okay, kemudian dia suruh kita pilih satu sifat fizik. Okay, dan dia suruh terangkan perbezaan bagi sebatian fizik yang dinyatakan. So markah yang diberikan 7. Okay, bila ada soalan macam ni, tengok kat mana poin kita boleh dapat. Yang pertama dia suruh contoh sebatian ion dan sebatian kovalen. Jadi kita ambil satu contoh. Sebatian ion natrium klorida. Okay, satu markah. Okay, sebatian kovalen naftalena, satu markah. Okay, apa beza sifat fizik? Okay, ambil yang paling mudah. Sifat fizik, takat lebur dan takat didih natrium klorida lebih tinggi daripada naftalena. Sebab nak terangkan perbezaan kan, jadi kita kena buat ayat perbandingan. Okay, takat lebur dan takat didih natrium klorida lebih tinggi daripada naftalena. Okay, berapa markah dah? 3 markah. Okay, sekarang kita nak tengok pula jawapan untuk penerangan. Okay, so penerangan kat sini mesti ada 4 perkara lah. Okay, tengok. Ion natrium dan ion klorida ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Tenaga haba yang lebih tinggi diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okay. Molekul naftalena ditarik oleh daya tarikan antara molekul yang lemah. Tenaga haba yang rendah diperlukan untuk mengatasi daya tarikan. Okey, boleh dapat 7 markah. Okay, boleh tak lepas ni murid-murid gunakan contoh sifat fizik yang lain. Contohnya keterlarutan dalam air ataupun keterlarutan dalam pelarut organik, atau juga boleh terangkan dari segi kekondaksian elektrik untuk dapatkan markah 7. Jadi selamat mencuba anak-anak. Kimia itu mudah, insya-Allah. Di lain video. Sekian, terima kasih. Bye.